Salam hormat dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 10 Mac bersiaran terus dari studio HD RTM Kuching bersama saya Grace Princena Chua. Kita mulakan berita pagi dengan perkembangan ini. Sarawak tetap membayar baki RM300 juta daripada RM1 bilion kepada Kerajaan Persekutuan untuk membaik pulih sekolah-sekolah daif di negeri ini. Meskipun berlakunya peralihan kuasa tampuk kepimpinan negara, menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, RM700 juta telah dibayar menerusi 2 kali pembayaran pada Ogos tahun lepas dan Februari lalu. Manakala bakinya RM300 juta akan dibayar sepenuhnya Jun tahun ini. Katanya kerajaan terdahulu melambatkan proses permulaan projek baik pulih sekolah ini walaupun kerajaan negeri telah membayar RM700 juta. Jadi akhirnya kita membawa masalah tu. Jadi alhamdulillah hari itu kita mula dengan pasal 1. Nak patut bulan 10 dia jadi bulan 3. Tapi siapalah 88 pun siahal lah, asal bola aja. Yang penting untuk anak bangsa kita. Beliau berucap demikian pada majlis pelancaran projek baik pulih Sekolah Kebangsaan Abang Amin di Bintangor. 7 sekolah daif di bahagian Sarike akan dibaik pulih pada fasa 1 dan fasa 2 melibatkan peruntukan kira-kira RM60 juta. 7 sekolah berkenaan ialah SK Abang Amin, SK Adin Sarike, SK Nanga Meluan Julau, SK Nanga Seruau Julau, SK Nanga Untai, SK Ulu Pedanum dan SK Ulu Binatang Meradong. Dalam pada itu, Ketua Menteri menyeru golongan ibu bapa memberikan kerjasama dengan membenarkan sekolah kekurangan murid digabung dan dipusatkan di sebuah sekolah. Sekolah yang dipusatkan ini akan dilengkapi fasiliti lebih baik termasuk asrama. Sementara itu, pada majlis sama, Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai berkata projek baik pulih Sekolah Kebangsaan Abang Amin di Bintangor ini sekaligus akan memberi kelegaan kepada golongan guru ekoran permasalahan kuartus kediaman mereka sebelum ini. Projek yang menelan kos lebih RM5 juta merangkumi pembinaan sebuah blok bangunan prasekolah termasuk 6 unit kuartus kediaman guru. Tempoh kontrak pembinaan ditetapkan 18 bulan dan dijangka siap pertengahan Ogos 2021. Ini adalah salah sebuah daripada 44 buah sekolah dalam fasa pertama RM350 juta yang telah kita bayar pada bulan Ogos tahun lepas. Dan alhamdulillah pada hari ini bermulanya projek pertama sekolah di bawah senarai RM350 juta itu. SK Abang Amin terletak kira-kira 18.2 km dari Sarike, kini mempunyai 14 bilik darjah bagi menampung keperluan 338 murid dan 75 kanak-kanak prasekolah. Pelantikan menganggotai Kerajaan Perikatan Nasional PN bukan jawatan yang dimegahkan, sebaliknya merupakan amanah besar. Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pelantikan beliau sebagai Menteri Kanan, Menteri Kerja Raya yang baharu di bawah Kerajaan PN merupakan amanah besar demi rakyat dan negara. Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi kenyataan media memberitahu pelantikan bersama 3 menteri dan 5 timbalan menteri yang diperuntukkan kepada Gabungan Parti Sarawak GPS adalah pengiktirafan buat rakyat Sarawak di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di peringkat Persekutuan dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di peringkat negeri. Beliau dan beberapa rakan daripada GPS yang dilantik akan memperjuangkan hak Sarawak dan memberi keutamaan kepada kepentingan nasional dalam melaksanakan amanah atas portfolio yang dipertanggungjawabkan. Walaupun GPS menganggotai Kabinet Persekutuan, namun kedudukan GPS kekal sebagai entiti politik Sarawak mesra Kerajaan Persekutuan dengan GPS akan terus memperjuangkan hak-hak Sarawak dan tidak akan menyertai PN. Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia PKBM mengalu-alukan Kabinet baharu di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Barisan Kabinet ini mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk menyatupadukan rakyat seluruh negara dengan pelantikan 4 menteri dan 7 timbalan menteri dari Sarawak.
Yang di-Pertua PKBM Datuk Seri Abang Adita Jaya Abang Alwi menerusi kenyataan media berkata ini juga dapat memastikan kesinambungan pembangunan projek infrastruktur di Sarawak terutama projek Lebuh Raya Pen Borneo dan naik taraf sekolah di luar bandar serta pembangunan luar bandar yang masih memerlukan sokongan kerajaan pusat. PKBM juga menghargai usaha kerajaan mewujudkan portfolio hal ehwal Sabah dan Sarawak yang menunjukkan keutamaan dan keprihatinan kepada rakyat serta pembangunan kedua-dua negeri berkenaan. Barisan Kabinet baru ini diharap dapat melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah dan dedikasi tinggi. Barisan Kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan gandingan mantap individu pelbagai latar belakang. Penganalisis politik Sarawak Dr. January Amir berkata, pemilihan tokoh yang bersih dan berintegriti tinggi mampu membawa Malaysia lebih cemerlang selaras aspirasi rakyat. Pelantikan berkenaan menepati janji Perdana Menteri dan seimbang dengan mengambil kira kelayakan, pengalaman dan kepakaran selain keanggotaan parti, negeri serta kaum. Jadi ciri-ciri dan kriteria ini telah diambil kira dan kerana yang penting sekarang LKBI harus berupaya bukan saja untuk meyakinkan rakyat tapi jauh lebih penting ialah kabinet yang berupaya untuk memperlihatkan prestasi yang baik, tangani isu-isu rakyat, kos sara hidup, ekonomi, masalah sosial dari segi perkauman dan juga soal pembangunan negara. Beliau yakin jemaah menteri berupaya meyakinkan rakyat untuk mengatasi pelbagai isu seperti kos sara hidup, perkauman dan pembangunan negara. Mengulas pewujudan portfolio hal ehwal Sabah dan Sarawak yang akan diketuai seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dr. January berkata ia menunjukkan keikhlasan dan komitmen Perdana Menteri untuk memastikan isu-isu berkaitan Sabah dan Sarawak dapat ditangani dengan berkesan. Beliau yakin isu-isu yang menjadi duri dalam daging yang gagal ditangani oleh kerajaan sebelum ini seperti Perjanjian Malaysia 1963, MA 63, peruntukan pembangunan, jurang pembangunan Sabah dan Sarawak dengan semenanjung selain isu cukai mampu ditangani dengan berkesan. Jelasnya pelantikan Ahli Parlimen Kota Marudu Dato' Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili dari Sabah bagi mengetuai portfolio itu berganding bersama Ahli Parlimen Mukah Dato' Hajah Hanifah Hataib dari Sarawak sebagai timbalannya seharusnya dapat menyelesaikan isu-isu berbangkit. Melalui dua orang menteri ini dapat tangani isu-isu berkaitan dengan Sarawak, Sabah dengan dalam konteks hubungan dengan Putrajaya ini ditangani dengan tuntas dan muktamad bagi memastikan kita dapat bergerak ke hadapan sebagai sebuah negara persekutuan dalam usaha kita untuk membina sebuah negara bangsa yang lebih stabil, mantap dari segi sosiopolitiknya. Dr. January berkata demikian kepada RTM di Kuching. Kenaikan pangkat 48 anggota Batalion ke-10 Pasukan Gerakan Am PGA 10 Sibu semalam merupakan jumlah paling ramai antara batalion PGA di negara ini tahun ini. Menurut pegawai pemerintahnya, Superintendent Sanudi Muhammad Isa, kenaikan ini bagi menghargai sumbangan anggota selama ini. Walaupun ada di antara mereka yang dinaikkan pangkat itu terpaksa berpindah ke tempat baru, namun ia adalah lumrah. Beliau berucap ketika menyempurnakan majlis penyematan pangkat pegawai rendah polis bagi kenaikan pangkat Sarjan Major ke Sub Inspektor, Sarjan ke Sarjan Major, Kopral ke Sarjan di Kem Lanang Sibu. 40 anggotanya telah dipilih untuk kenaikan pangkat KPL kepada SJN, SJN ke SM7 dan SM ke SI1. Sarawak merekodkan 5 kes baharu individu dalam siasatan PUI COVID-19 semalam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan media mendedahkan daripada jumlah tersebut, 2 masing-masing direkodkan di Hospital Umum Sarawak dan Hospital Sibu serta 1 di Hospital Miri. Setakat ini, 220 PUI direkodkan di Sarawak sejak 10 Januari lepas dan daripada jumlah tersebut, 207 disahkan negatif manakala 13 masih menunggu keputusan makmal.
Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Sarawak telah melakukan saringan kesihatan terhadap 417,458 orang yang tiba menerusi pintu masuk utama di lapangan terbang, laut dan darat sejak 1 Februari lepas. Orang ramai yang merancang untuk ke China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Korea Selatan, Itali dan Iran dinasihatkan untuk menangguhkan perjalanan buat masa ini. Di Miri, pihak polis belum membuat tangkapan berhubung kes penemuan bayi lelaki yang masih bertali pusat di sebuah gerai berdekatan Taman Buaya di persimpangan Jalan Kuala Baram pada Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Polis Lim Meng Siah berkata pihaknya masih menjalankan siasatan terhadap kes tersebut. Ketika ditemui, bayi seberat 2.9 kilogram itu dibungkus dengan kain batik. Bayi itu kemudian dirujuk ke Hospital Miri untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Doktor mengesahkan bayi itu baru sahaja dilahirkan, cukup sifat dan sihat. Pihak polis telah memaklumkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berhubung penemuan ini untuk tindakan lanjut. Kes sedang disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran bayi dengan niat membuang bayi berkenaan. Seorang remaja lelaki dikuatiri lemas selepas terjatuh dari jeti Kampung Buntal di Santubong petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak mendedahkan mangsa yang dikenali sebagai Zainal Arif Johari, 11 tahun, dilaporkan terjatuh daripada jeti berkenaan ketika sedang memancing bersama dua rakannya. Panggilan kecemasan diterima pada pukul 3.55 petang dan telah menggerakkan 11 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Petra Jaya dan dibantu pasukan bomba sukarela Buntal selain anggota polis, Angkatan Pertahanan Awam, rela dan penduduk kampung. Setakat 7 malam, operasi mencari dan menyelamat SAR dilakukan menggunakan kaedah pencarian di permukaan serta kaedah menggunakan pukat dalam radius 100 meter dari lokasi mangsa tergelincir. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Grace Prinsiana Chua. Teruskan bersama kami di saluran berita RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Salam hormat.